Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke video pendidikan jasmani bagi tahun 4. Video ini akan menerangkan tentang unit 1, gerak gimnas, dan fokus kepada tajuk dunia terbalik dan tinggi ke rendah. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah yang pertama, murid dapat melakukan imbangan songsang pada kepala dan tangan dengan selamat. Dan yang kedua, menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti semasa melakukan imbangan songsang. Okey, video ini akan fokus kepada dua tajuk baru yang kita pernah belajar sebelum ni dalam unit 1, iaitu gerak gimnas. Jadi video ni akan menerangkan tentang dunia terbalik dan tinggi ke rendah. Apa itu dunia terbalik? Apa itu tinggi ke rendah? Video sebelum ni ada menerangkan tentang top walk, pergerakan lipan dan imbangan. Jadi video ni adalah video sambungan untuk unit 1. Okey. Yang pertama kita akan belajar tentang dunia terbalik. Jadi saya nak suruh membuka buku teks, rujuk buku teks pendidikan jasmani muka surat 5. Okey. Okey, baik. Ni paparan dalam buku teks kamu muka surat 5. Okey, boleh tengok buku teks kamu sama dengan paparan yang saya ada ni. Sebelum tu kita baca petikan supaya faham situasi. Okey, tajuk dunia terbalik. Kalau tengok gambar ni dah boleh agak kan apa yang dimaksudkan dunia terbalik. Okey. Susan melakukan imbangan songsang dengan sokongan pada kepala dan tangan. Kekuatan otot tangan, otot keras serta otot tengkuk memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan lakuan. Okey, banyak otot yang terlibat kalau nak buat lakuan ni. Okey, banyak step yang kita tengok. Rasa-rasa boleh buat tak? Kalau tengok lakuan ni satu persatu ni, rasa boleh buat tak? Kita baca info dulu. Bagi mengelakkan risiko kecederaan, kamu perlu fokus dan minta bantuan rakan atau guru sebagai penyokong. Sekarang kalau situasi di rumah, siapa yang kena sokong? Ya, abang, kakak ataupun ibu bapa. Jangan suruh adik lagi kecil daripada kamu. Orang yang lebih besar, lebih dewasa, supaya boleh menampung berat badan atau boleh kawal keseimbangan kamu kalau kamu nak terjatuh. Okey, baik. Kita tengok yang pertama. Di gambar yang pertama, badan lebih stabil apabila pusat graviti rendah dan tapak sokongan lebih luas. Di mana tapak sokongan? Di mana tapak sokongan? Tapak sokongan ialah tangan sebelah kiri di sini, tangan sebelah kanan di sebelah sana, dan kepala. Jadi kalau ikutkan, kepala kita, kepala di sini dan tapak tangan di sebelah sini, tangan kiri ni, tapak tangan sebelah kanan. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia membentuk seolah-olah seperti segi 3. Inilah tapak sokongan yang kita letak yang pertama kat sini, di kawasan ini. Ni. Okey, tak nampak? Okey, kita guna warna merah. Okey, di kawasan sini, kepala, tangan kiri, tangan kanan. Lagi luas tapak sokongan ini, lagi stabil lah. Tapi kalau terlalu luas juga, tidak membantu. Okey. Okey, jadi untuk lakuan yang pertama ni, duduk dalam keadaan macam ni. Kalau solat, kalau dalam sujud lah kan, lutut masih lagi berada di lantai. Okey, tangan letak seluas bahu,
kepala bahagian atas ni letak di bahagian sini. Okey, yang kedua. Tengok yang kedua. Okey. Yang kedua, daripada keadaan lutut kita bengkok macam ni, luruskan kaki kita. Nampak? Luruskan kaki. Luruskan kaki. Di sini. Luruskan kaki. Nampak kan? Jelas? Okey. Luruskan kaki. Jadi badan kita dah jadi bentuk macam ni. Jadi masa ni yang menyokong tangan, kepala dan hujung kaki. Okey, yang kedua. Pusat graviti kita kat sini lah. Pusat kita. Okey, kita teruskan yang ketiga. Okey, yang ketiga, bila dah luruskan kaki tadi, cuba imbangkan badan menggunakan kedua-dua tapak tangan dan kepala. Dan kaki ni nampak tak? Kaki ni dah diangkat tinggi macam ni. Letakkan lutut di bahagian dekat siku. Angkat. Jadi daripada lurus, kaki kita lurus tadi kan, lurus macam ni. Jadi kita angkat dalam bentuk macam ni. Okey. Dalam keadaan ni, ni kepala dan tangan yang menyokong badan. Cuba imbangkan dalam keadaan ni dulu. Okey. Perlahan-lahan. Okey, seterusnya, bila dah dapat imbang dalam keadaan macam ni, jadi cuba angkat peha kita ke atas ni. Tadi dia bengkok ke bawah macam ni, dan lutut ni berhampiran dengan siku kita. Jadi cuba angkat lutut ke atas, jadi bentuk L macam ni. Nampak? Okey, jadi bentuk L macam ni. Okey, kaki kita ke atas macam ni. Jangan terus tegak macam ni kaki. Buat macam ni. Okey. Baik. Dan seterusnya, perlahan-lahan luruskan kaki. Bila dalam posisi ni, kamu dah boleh stabil. Kaki ni, hujung kaki, cuba angkat straight, slow-slow ke atas. Jadi posisi macam ni. Dan dalam keadaan ni, bila dalam keadaan ni, inilah yang menyokong. Jadi dia cakap otot tengkuk kat sini yang menyokong, tangan, kepala, otot di seluruh badan kita ni pun menyokong berat badan kita. Okey? Tengok info yang dibagi kat sini. Saya boleh menggunakan tilam bertanda supaya mudah menentukan kedudukan tapak sokongan. Supaya masa kita dalam keadaan macam ni, kita masih boleh tahu kat mana tapak tangan kita, kat mana kepala kita tak beranjak kan. Okey. Boleh faham? Boleh buat. Kalau di rumah tak ada orang yang menyokong, kita boleh gunakan dinding. Contohnya sini, tengok gambar nombor 5 ni, kawasan ni. Okey. Bayangkan belakang ni adalah dinding. Kamu boleh buat juga posisi yang sama. Cuma cuba angkat badan kamu tu jadi posisi bersandar pada dinding. Dalam keadaan macam ni lah. Kalau rasa takut sakit kepala, alas kepala kamu ni dengan sesuatu. Boleh guna tilam kecil, bantal pun boleh untuk bawah kepala ni, takut kepala sakit. Tapi pastikan bantal tu tidak bergerak. Jangan bantal tu gerak. Toto ke, lipat dua, boleh guna. Okey? Boleh faham? Jelas tentang dunia terbalik. Dunia terbalik ni sebenarnya apa? Headstand ataupun dirian kepala lah. Tapi dia boleh gunakan istilah dunia terbalik. Okey? Yang ni salah satu daripada imbangan songsang. Inilah contoh imbangan songsang. Okey, baik. Jelas Okey, kalau jelas, kita tengok video ni dan kita faham tentang video ni, cara nak buat dia macam mana. Okey, nanti kamu cuba buat.
Okey, seterusnya yang tadi dunia terbalik, dan yang kedua ni ialah tinggi ke rendah ataupun hambur tangan. Tapi cara dia lain sikit. Okey, untuk tu rujuk buku teks pendidikan jasmani muka surat 6. Alright. Ni gambaran buku teks kamu. Okey? Ni gambaran buku teks kamu. Okay, kita baca petikan dia dulu untuk faham situasi. Tapi tengok gambar ni, boleh gambarkan tak macam mana? Boleh kan? Biasa buat ni kadang-kadang ni kamu ni. Yang lelaki ni biasa buat. Nak-nak kalau atas katil. Pernah buat ni kan? Lipat macam ni. Okey. Kita tengok petikan dulu. Kita baca petikan dulu. Tinggi ke rendah. Kok Meng sedang melakukan aksi hambur tangan dari aras tinggi dan mendarat di aras rendah. Itu maksud dia tinggi ke rendah. Hambur tangan ni kat sini, dekat atas lombol ni. Jadi dia mendarat di aras rendah. Ni aras rendah. Dan dia melompat daripada aras tinggi. Itu maksud dia tinggi ke rendah. Lakukan hambur tangan memerlukan kekuatan otot tangan dan otot teras. Koordinasi antara kekuatan otot tangan dengan otot teras mempengaruhi kestabilan. Kestabilan bila ni? Kestabilan waktu lompat ni. Waktu kamu nak pusingkan badan. Kalau tangan tak kuat, mungkin akan tersembang atau terjatuh. Ataupun kamu akan jatuh dalam keadaan sengit. Jadi dua-dua tangan mesti kuat. Otot badan, otot teras badan kita pun mesti kuat. Okey, baik. Jadi kita nak tahu macam mana cara nak buat ni. Okey, hambur tangan. Yang pertama, letakkan kedua-dua tapak tangan di atas peti lombol. Okey, ni letak di atas peti lombol yang pertama. Yang kedua, lonjak dan lejangkan kedua-dua belah kaki sehingga lakukan dirian tangan tegak. Jadi kalau ni kita guna trampolin ni, kalau guna trampolin ni maknanya kita lonjakkan badan kita ke atas sikit supaya kaki kita tu boleh naik ke atas. Bukannya kita melompat, maknanya kepala ke atas, semua ke atas. Tangan kita dah letak kat sini, jadi kaki kita lonjak untuk kita lejangkan kaki kita ke atas supaya kita tegak macam ni. Tegak macam ni. Ni contoh gambar dia. Ni. Nak bagi tegak macam tu. Okey. Bila dah tegak macam ni, okey, luruskan kaki dan mendarat. Jadi bila tegak macam ni, luruskan kaki dan mendarat atas tilam ni. Tak apa sebab ni aras rendah, tak ada masalah. Dan kita guna tilam, tak boleh guna benda yang keras masa ni. Okey. Yang ni rasa lebih mudah untuk faham. Tak ada banyak step, cuma mungkin agak sukar untuk kamu masa nak lejang kaki. Kalau tak ada trampolin, kita boleh gunakan papan anjal. Biasanya guna papan anjal kalau kat sekolah. Kalau ada trampolin, gunakan trampolin. Lejang kaki ke atas dan mendarat. Letak kedua tapak tangan di atas trampolin. Lejang kaki ke atas, luruskan badan macam ni dan mendarat. Mudah. Ya, memang kalau kita belajar macam ni memang mudah. Tapi untuk buat memang perlu kekuatan lah untuk buat benda ni. Okey, jelas tu. Rasa lebih mudah untuk faham sebab dia tak ada banyak step sangat. Okey, jadi kita tengok video ni. Video yang kita buat di atas katil. Kalau kamu di rumah boleh guna katil, tapi kena pengawasan daripada bapa. Tak nak nanti boleh berisiko dan tak mustahil kalau salah cara kamu.
Okey, untuk rumusan, saya harap semua dapat melakukan imbangan songsang dengan sokongan kepada kepala dan tangan. Imbangan dunia terbalik tadi, headstand tadi. Okey, yang kedua, menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti semasa melakukan pelbagai imbangan statik, dinamik dan songsang. Tapi dalam ni kita lebih kepada imbangan songsang. Jadi ibu bapa boleh rakam dan awasi anak-anak semasa melakukan imbangan ni dan hantar personal kepada cikgu lah. Cuba rakam, cuba buat. Tak apa, ikut kemampuan kamu. Kalau boleh buat lebih cantik, lebih hebat, silakan. Tapi kalau boleh, kalau tak mampu, cuma boleh tergolek sikit ke atau apa pun dengan imbangan, okey. Walaupun terpaksa, contoh imbangan dunia terbalik tu, kalau terpaksa 2 orang atau 3 orang yang sokong kamu, mak dengan ayah terpaksa sokong, okey, tak apa, cuba. Silakan, tak ada masalah. Tu ikut kemampuan masing-masing. Tak ada masalah, okey.